Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk menyedari kehendak Tuhan di bawah tajuk orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Siapakah yang akan diakui sebagai orang yang telah bertobat di syurga? Kita mungkin tertanya-tanya, apakah pertobatan sebenar? Sangat indah bagi pendosa untuk menjalani kehidupan pertobatan. Sangat bermakna. Namun, jika pendosa melupakan dosa yang telah dia lakukan dan menjalani kehidupan berfoya-foya serta angkuh, itu adalah dosa yang lebih besar. Jadi, saya fikir pertobatan sebenar ialah memutar balikkan minda kita yang telah terpesong ke arah Tuhan. Untuk itu, kita mesti berpegang pada firman Tuhan. Kita harus hidup bersama dengan firman Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Setiap kali saya berfikir tentang pertobatan, doa orang Farisi dan doa pemungut cukai muncul di minda saya. Orang Farisi berdoa, dia melupakan dosanya. Aku melakukan ini dan itu. Dia bermegah tentang perbuatannya. Namun, apakah doa pemungut cukai? Walaupun dia melakukan banyak perkara, dia menekankan bahawa pada dasarnya dia ialah pendosa. Tuhan, kasihanilah pendosa ini. Pemungut cukai tidak berani menegadah ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bagaimanakah aku dapat bertobat? Aku berdosa terhadap kamu, Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi. Aku sentiasa memaku hati kamu. Tidak kira betapa kerasnya aku bekerja, betapa kerapnya aku tidak tidur dan makan, betapa kerapnya aku kesejukan, tidak berpakaian dan menginjil setiap hari seperti Rasul Paulus. Bagaimanakah aku boleh membalas rahmat Ibu Bapa Syurgawi? Kasihanilah pendosa ini. Dalam doa orang Farisi dan pemungut cukai, kita boleh mendapati perbezaan besar dalam penekanan mereka. Walaupun anda seorang diri menginjil ke seluruh dunia, apakah yang akan anda doakan? Tuhan, aku hanya pendosa. Tiada doa lain kecuali aku pendosa. Kita tidak boleh berdoa, saya bekerja sebegini banyak di Afrika, saya menginjil sebegini banyak di Asia, saya membimbing sebegini ramai orang di Filipina. Kita harus berdoa, aku melakukan sesuatu yang sepatutnya sebagai pendosa. Aku hanya pendosa. Tolonglah kasihani pendosa ini. Kita mesti selalu mengingati bahawa kita menjalani kehidupan pendosa di bumi. Menyedari hal itu, kita harus merendahkan diri sendiri di hadapan Tuhan dan memakaikan diri kita dengan perasaan rendah hati. Apabila pergi ke arah Tuhan dengan sikap yang rendah hati ini, kita dapat berkata bahawa kita benar-benar telah bertobat. Namun, apakah yang berlaku jika pendosa tidak mengetahui bahawa dia ialah pendosa tetapi sentiasa berkelakuan sombong dan biadab? Tuhan menghantar dia ke bumi ini supaya dia dapat bertobat. Di tempat sepatutnya bertobat, jika dia tidak bertobat tetapi melakukan lebih banyak kebiadaban tanpa mempraktikkan firman Tuhan, jika dia tidak menyedari dirinya ialah pendosa, itu adalah dosa yang lebih besar, bukan? Sebab itulah ahli-ahli keluarga Sion kita hanyalah pendosa di hadapan Tuhan. Kita tidak mempunyai apa-apa pun untuk bermegah, berkata, saya baik dalam hal ini dan itu.
Tuhan mengasihani kita walaupun kita berdosa yang memalukan dan Dia membimbing kita ke kerajaan syurga yang abadi. Kita harus sentiasa memberikan kesyukuran dan kemuliaan di atas rahmat-Nya seperti itu. Jadi pada hari ini, marilah mengingatkan diri sendiri tentang makna pertobatan perayaan trompet. Marilah melihat buku Mazmur bab 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Mempunyai hati yang patah dan remuk bermaksud bertaubat. Betul? Tuhan tidak akan mengabaikan hati orang yang bertobat. Dan hati mereka akan selalu disampaikan kepada Tuhan. Marilah melihat buku Lukas bab 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga kerana satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada apa? Lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan gembira dengan orang yang bertobat. Tuhan tidak akan mengabaikan hati yang bertobat. Marilah melihat buku Wahyu bab 3 ayat 16. Jadi kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kerana engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan kerana engkau tidak tahu bahawa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan melakukan apa? Bertobatlah. Melalui buku Mazmur bab 51, Lukas bab 15 dan buku Wahyu bab 3, Tuhan mendesak kita agar bertobat. Daripada 100, akan ada lebih banyak kegembiraan kerana pertobatan 1% berbanding 99%. Apabila kita memikirkan ini, kita boleh memahami betapa pentingnya pertobatan dalam kehidupan iman kita. Marilah belajar lebih banyak tentang orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat melalui pertobatan Rasul Paulus. Pada zaman gereja awal, Paulus menangkap umat Tuhan dan memimpin orang untuk membunuh Diakon Stefanus dengan batu. Marilah melihat buku Kisah Para Rasul bab 26 ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahawa Tuhan membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahawa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Sebelum ini, Rasul Paulus menentang Yesus. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Maksudnya, dia bersetuju dengan kematian mereka. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka. Bahkan sampai ke kota-kota asing. Bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Dia memimpin orang untuk menganiaya umat Tuhan. Rasul Paulus mengaku tentang dosanya pada masa lalu satu persatu. Marilah melihat ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agrippa, pada tengah hari, bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku.
Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sehingga masa itu, dia menyangka bahawa semua orang yang mempercayai Yesus ialah pembidaah. Tetapi dia menyedari lebih mendalam dalam perjalanan ke Damsyik bahawa mereka ialah orang yang benar-benar mempercayai Tuhan yang dia sembah setakat ini. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan ku perlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dalam perjalanan ke Damsyik, Rasul Paulus melihat cahaya dari langit dan mendengar suara Yesus Kristus. Dia menyedari bahawa semua perbuatannya adalah salah. Selepas bertaubat sepenuhnya, dia mengabdikan hidup terhadap kerja penginjilan, membuktikan bahawa Yesus ialah Tuhan yang hidup dan anak Tuhan. Dia bahkan berazam untuk mati demi nama itu. Kita boleh pastikan kehidupan Rasul Paulus dan perubahannya di dalam Alkitab. Dia mengisytiharkan sekeras-kerasnya bahawa mereka semua harus kembali kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Marilah melihat ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari syurga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahawa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kerana itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Tuhan dan mencoba membunuh aku. Rasul Paulus menginjilkan kebenaran bahawa mereka harus mempercayai Yesus serta bertobat agar mereka dapat kembali kepada Tuhan. Tetapi pemimpin-pemimpin agama pada masa itu mahu membunuh Paulus kerana semua yang mereka dengar daripadanya ialah mereka berbuat salah menurut pandangan Alkitab. Kerana kehidupan mereka jauh dari Alkitab, mereka menganiaya Paulus. Dan Paulus menjelaskan situasi itu. Sebelum ini, Paulus tidak hidup bertobat. Tetapi selepas kejadian dalam perjalanan ke Damsyik, kehidupannya berubah kepada kehidupan yang bertobat. Marilah melihat buku Kisah Para Rasul bab 21 ayat 11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mahu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk apa? Untuk mati di Yerusalem oleh kerana nama Tuhan Yesus. Dia bahkan rela untuk mati pun semasa menginjil. Seluruh kehidupannya, Rasul Paulus berasa beban di hati kerana dia menganiaya orang yang mempercayai Tuhan semasa dia masih tidak mengenali Tuhan dan dikawal oleh pemimpin-pemimpin keagamaan pada masa itu. Sebab itulah dia bahkan berazam untuk mati demi membuktikan Yesus Kristus dan membaktikan diri terhadap kerja penginjilan. Kehidupan Paulus sememangnya kehidupan pertobatan yang dramatik. Sebelum ini, Rasul Paulus menganiaya orang yang mempercayai Yesus
digalakkan dan disokong oleh pemimpin-pemimpin keagamaan pada masa itu. Dia menuduh orang yang mempercayai manusia sebagai Tuhan. Tetapi melalui rahmat Kristus, dia mengubah mindanya secara dramatik dan bertobat. Kemudian, dia membuktikan sekeras-kerasnya ke mana sahaja dia pergi, Yesus Kristus ialah Tuhan. Yesus Kristus ialah Tuhan sebenar. Semua ajaran yang dia tunjukkan kepada kita di bumi adalah demi keselamatan kita. Dia membaktikan seluruh hidupnya terhadap Injil, bahkan sehingga ke hari kematian pun. Melalui kehidupan Paulus, kita dapat mencari kehidupan kita sebelum bertobat, kehidupan kita selepas menerima kebenaran, mengenali Tuhan dan dibaptis. Mesti ada sesuatu yang berbeza. Jika sebelum ini kita menjalani kehidupan duniawi, sekarang kehidupan kita haruslah menuju ke arah kerajaan syurga. Jika kita mempunyai keazaman dan berkata seperti Rasul Paulus, aku rela bukan sahaja untuk diikat tetapi juga mati kerana nama Yesus. Kita boleh berkata bahawa kita telah bertaubat sepenuhnya, bukan? Marilah membandingkan orang yang bertaubat dengan orang yang tidak melalui pertaubatan Yunus. Buku Yunus bab 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Apabila Yunus gagal memenuhi misi Nabi yang diamanahkan Tuhan, dia takut dan cuba melarikan diri ke negara lain. Tuhan menggelorakan ombak besar di laut dan kapal Yunus hampir-hampir karam. Yunus mengetahui apakah yang mengakibatkan semua itu. Jadi dia memberitahu orang di sekelilingnya, jika kamu melemparkan aku ke dalam laut, ia akan menjadi tenang. Buanglah aku ke dalam laut. Jadi para anak kapal melemparkan Yunus ke dalam laut. Laut yang bergelora menjadi tenang. Dan Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dalam erti kata lain, Yunus sama seperti mati. Apakah yang Tuhan minta Yunus lakukan? Pergi ke kota Niniwe dan injilkan firman Tuhan. Injilkan firman yang aku beritahukan kepada kamu. Jadi Tuhan meminta Nabi Yunus untuk menginjil, tetapi Yunus takut untuk menginjilkan firman Tuhan ke kota Niniwe. Kerana Niniwe ialah kota negara Asyur yang selalu menentang Tuhan dan bermusuhan dengan Israel. Menginjilkan firman Tuhan di kota negara yang bermusuhan dengan umat Tuhan, itu adalah sesuatu di luar kemunasabahan fikiran manusia. Tuhan meminta dia melakukan sesuatu yang kelihatan mustahil di mata manusia. Yunus menyangka bahawa dia akan dipukul hingga mati jika dia menginjil di Niniwe. Jadi dia mahu melarikan diri daripada Tuhan dan menuju ke Tarsis. Dia menaiki kapal dan berlayar, tetapi ada angin kencang. Apabila kapal diancam pecah kerana ribut kencang, Yunus sedar, mesti ada kehendak Tuhan. Tuhan meminta aku melakukan sesuatu. Yunus memberitahu orang, ini berlaku kerana aku. Buanglah aku ke dalam laut. Dan apabila mereka melakukannya, laut menjadi tenang seakan-akan tiada apa-apa pun yang berlaku. Kemudian, Yunus ditelan oleh seekor ikan besar.
Dan di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Inilah babak yang kita baca tadi di dalam buku Yunus bab 2. Apabila Yunus mahu melarikan diri ke Tarsis, dia tidak bertobat. Dia tidak mematuhi firman Tuhan. Dia takut untuk menginjilkan firman Tuhan. Namun, selepas berdoa kepada Tuhan di dalam buku Yunus bab 2, sikap dia berubah sepenuhnya. Marilah melihat sekali lagi buku Yunus bab 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhanku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Apabila dia berdoa dan berkata, sesuatu yang ku nazarkan akan ku bayar. Sesuatu yang ku janjikan kepadamu akan ku lakukan. Tuhan memerintahkan ikan memuntahkan Yunus ke darat. Mulai dari itu, Yunus menjadi orang yang berbeza sepenuhnya. Apabila anda memikirkan kehidupannya, bila dia dilemparkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan, dia sama seperti mati. Tetapi Tuhan menyelamatkannya. Kita boleh pastikan itu dalam doanya. Apabila anda melihat bab 3, dia terus pergi ke kota Nineveh. Walaupun orang di kota Nineveh bermusuhan dengan umat Tuhan dan mempercayai dewa-dewa pagan, apabila mereka mendengari Yunus menginjil tentang kehendak Tuhan, mereka bertobat. Walaupun kelihatan seperti tidak bertobat, mereka berbuat demikian apabila mereka mendengar firman Tuhan. Kalian semua, dalam penginjilan, memandangkan kita disuruh menginjil di Samaria dan ke penghujung bumi, serta kepada semua bangsa, kerja-kerja hebat seperti yang berlaku kepada Yunus sedang berlaku. Bukan? Yunus yang takut dan cuba melarikan diri ialah Yunus yang tidak bertobat. Tetapi selepas ikan memuntahkan Yunus, dia berfikir, aku sudah pun mati. Di dalam perut ikan sekali. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, aku rela mati. Sebaik sahaja dia berazam dan menginjil, keajaiban yang menakjubkan berlaku dengan tidak dijangka. Keajaiban apakah yang berlaku? Marilah pergi ke buku Yunus bab 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Nineveh sesuai dengan firman Tuhan. Nineveh adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Nineveh akan ditunggang balikkan. Orang Nineveh percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Orang Nineveh menyembah Baal dan dewa-dewa lain. Namun, mendengar firman Tuhan, mereka mempercayainya dan mengumumkan apa?
Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Mengenakan kain kabung bermaksud mereka bertobat. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Tuhan, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Tuhan kerana malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apabila Tuhan melihat orang Niniwe bertobat, Dia mengasihani mereka. Kemudian, berapa ramai orangkah di kota itu yang diberikan rahmat keselamatan Tuhan? Marilah memeriksa ini di dalam buku Yunus bab 4 ayat 10. Lalu Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120,000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Apabila Yunus menginjil sebanyak sekali, kita dapat melihat kerja membuatkan 120,000 orang di kota Niniwe bertobat. Setiap kali kita menginjil, kita juga harus selalu menginjil dalam kedudukan orang yang bertobat. Tidak kira betapa kuatnya kita menginjil, jika kita tidak bertobat tetapi penuh dengan sifat berdosa, Injil yang kita beritakan tidak boleh disampaikan kepada orang. Roh Kudus Tuhan tidak boleh mengeluarkannya. Semuanya ditutup dan dihalang. Walaupun cedik dipenuhi air, jika mulutnya tersumbat, anda tidak boleh mendapat sebarang air apabila anda dahaga. Tidak kira berapa banyak air berada di dalamnya, kerana halangan yang menyumbat mulut cedik, anda tidak boleh menghilangkan rasa dahaga sama sekali. Sama juga secara rohani. Secara rohani, ada perbezaan besar dalam kerja Roh Kudus di antara orang yang bertobat dengan orang yang tidak. Hari ini, Tuhan mahu kita bertobat dan bukannya mempunyai hati yang tidak bertobat. Apabila kita mengucapkan bahkan satu firman Tuhan pun dengan iman itu, 1,000, 10,000 atau beratus-ratus bilion kali ganda Roh Kudus akan datang kepada kita. Kalau begitu, bukan hanya 120,000 orang sahaja yang akan bertobat dan kembali kepada Tuhan, tetapi semua orang di perkampungan global akan mengaku, kami mempercayai Tuhan dengan cara yang salah setakat ini. Kami tidak mempunyai idea tentang perjanjian baru, telah berpaling daripada jalan yang Tuhan perintahkan untuk kami ikut. Kami tidak mengetahui siapakah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, tetapi menyembah dewa-dewa yang tidak dikenali. Tuhan, tolonglah bimbing kami ke jalan benar, iaitu jalan keselamatan. Berkata begitu, semua bangsa dan negara di seluruh dunia akan bertobat. Jika kita bertobat dengan ikhlas dan meniupkan trompet pertobatan ke arah seluruh dunia, Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita untuk melihat keajaiban yang begitu menakjubkan pada zaman ini. Yakin dengan ini, marilah kita bertobat dengan lebih ikhlas dan mengakui semua perbuatan salah bahkan sedikit pun pada masa lalu di hadapan Tuhan. Apabila kita mengaku tentang semua dosa,
kita dapat bertaubat dengan betul. Jika kita mengakui semua perbuatan jahat selepas semuanya terdedah, itu tidak boleh menjadi pengakuan. Marilah kita mengakui seperti ini. Bapa dan Ibu, aku telah melakukan dosa ini dan itu. Sekarang aku berjanji dengan hati yang bertobat supaya tidak dihubungkan dengan dosa-dosa itu lagi. Tolonglah aku supaya tidak jatuh ke dalam dosa seperti itu dan bahkan tidak mendekatinya lagi. Yunus berdoa kepada Tuhan dengan sangat ikhlas di dalam perut ikan, jadi Tuhan menjawabnya dengan serta-merta. Marilah kita juga berdoa seperti itu dengan hati yang bertobat supaya kita boleh menyertai ramalan perayaan Kudus Tuhan sebagai protagonis ramalan Alkitab. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.